sendiri. Dan kebetulan pula saya ke Kemboja juga. Yang disiarkan petang ni jam 6 petang dan dari Masjid ke Masjid. Ini sikit promo yang pernah kita paparkan untuk anda saksikan. Seindah Kemboja yang harum wangi. Masjid ini dahulunya adalah sebuah kelab malam. Penduduk Muslim ya membina sebuah kawasan macam apa juga ya kalau nak turun dengan ramah ni. Tak boleh miss. Kita tengok insya-Allah. Saya dah jatuh cinta dengan Kemboja. Sebab saya itu peluang untuk kita berpahala. Katanya dengan Cik Khair Arifin, sukarelawan kita, dan juga Cik Zikri Fuad Abdul Salam, dua sahabat baik ya. Pergi ke sana 3 orang. Bertiga. Okey, buat apa tu ke sana ke Kemboja tu? Ceritakan kami. Okay, seperti yang selalu saya war-warkan ataupun kami war-warkan melalui Facebook dan juga di blog kami sendiri. Sebelum tu, Assalamualaikum kepada para penonton saya, terutama rakan-rakan Facebook saya yang berada di depan rumah DPC. Nak tunggu ni, saya dah tweet apa semua. Okey. So, buat apa seperti yang dikatakan oleh saudara Fitri dan juga rakan Facebook saya, iaitu ingin mencari peluang-peluang untuk saham akhirat. Itu dia kita punya objektif. Dalam masa yang sama, kenapa Kemboja? Kenapa Kemboja? Sebenarnya saya pun terpikat dan tertarik juga daripada Facebook rakan saya, itu saudara Zikri. Bila tweet di Facebook dia, saya tengok menceritakan tentang kesusahan mereka di sana, yang mana saya nilai ataupun saya compare amat berlainan dengan kesusahan yang saya sedang alami. Ni rakan Facebook kan memang kawan lama? Sebenarnya kawan lama. Okey, dan juga tadi ada mungkin pastinya ada momen macam saya ada pengalaman kenduri. Dia nak buat kenduri untuk anak dia, tapi tak cukup bahan, jadi dia minta tulang-tulang tu nak buat kenduri. Sup tulang je yang orang dia buang-buang sebab sedih kan. Macam si Zikri pasti ada peristiwa yang tak dapat dilupakan tentang kesedihan tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya actually pengalaman saya mula first time saya pergi bulan 9 tahun lepas. Mula tak ada rasa sangat. Dan bila kita masuk kampung memang nampak susah. Cuma bila dia cerita apa yang berlaku bila semua susah, katakan you susah lah. Sampai 2 hari tak makan tau. Anak-anak tak makan, anak-anak dah menangis kan. Minta ada orang sebelah tu, tak ada makan. So what happened, dalam keadaan gitu, bila ada apa tu, orang lain offer, tapi dengan ada beberapa syarat lah, macam urutan kan. So saya sehingga boleh bakar akidah. Itu yang saya kata we have to do something. So start dari itulah saya start dengan kita kawan-kawan, start dalam Madrasah Kemboja. So saya tengok yang first kali kedaifan tu bukan secara ekonomi saja tapi adalah ilmu. So that's why yang kita start mula kita tengok beberapa madrasah madrasah ni kebanyakannya bangunan tu dah ada. Tak apa, masalah guru tidak ada gaji. Memang dia orang just imagine pagi, petang, malam 3 kali mengajar, tak ada gaji. So apa yang berlaku? Satu, sistem pendidikan itu sendiri tidak membangun. Dia gunakan kitab lama yang apa yang dia pernah dapat. Kedua, di mana bila guru tak ada gaji, dia tak boleh nak bagi komitmen. So kadang-kadang kalau kat Malaysia, budak student yang tuan kelas, ini guru yang tuan kelas. Mereka pun nak hidup juga kan. Ini gambar-gambar yang sempat dikongsikan, diambil pada khairarifin.blogspot.com. Jadi ada satu peristiwa dikongsikan Rodina. Misalnya kita dah bagi duit kan, kita cerita, tapi bila kita dah bagi lagi, kita dah dapat dah. Dia jujur. Dan dia punya sikap dia tidak meminta-minta. Dan dia cukup berdisiplin. Apa yang sebenarnya dibantu? What do you guys do? Kita first, dia konsep ikan dengan pancing lah. First kita kena bagi ikan juga lah. So sekarang kita dah start bagi pancing lah. So apa yang ikan ni, apa yang pancing ni? Yang ikan ni is a basic necessity lah. Macam baru ni, like saya selalu pergi sana hampir sebulan sekali kot. So kita dapat banyak collection kawan-kawan sini. Antara yang banyak yang boleh orang bantu adalah baju sumbangan, baju terpakai yang elok dan betul tak aurat. Itu yang paling mudah. Kedua, kalau siapa yang nak bayar zakat ke ataupun nak sumbang tu segi apa dia, telekung sebagainya. Tapi telekung biasa kita buat di sana. So tu antara yang basic lah. Yang pancing ni sekarang kita dah start bengkel menjahit. So maknanya macam telekung yang dulu kita bawa dari sini. So istilah kita bawa sini, kita suruh dia orang jahit. So dia orang ada kerja dan dia orang dah bantai.
Second, kita dah start dengan lembu. Sebab lembu sekarang demand tinggi daripada Vietnam dan juga bila nak korban. So kita dah start dengan bela lembu. Ini semua buat sendirian ni? But how did, macam mana anda berdua boleh bekerjasama cari kampung mana? How did it start? Start dengan ada sahabat saya yang dah ada experience lah. Dia dah sebelum ni dia dah ada buat academy di sana, di daerah Kampot. So that is where kita fokus lah. So cuma kita fokus. Kawan saya tu dia fokus on pendidikan menengah. Kita orang fokus on pendidikan rendah. That's why kita namakan Dana Madrasah Kemuja. So madrasah tu is pendidikan rendah. Jadi mereka ni secara profesional. Cik Arifin kerja sebagai apa? Saya meniaga. Meniaga. Saya peniaga. Mereka berjihad dari ekonomi tu kan. Jadi pengalaman mereka dapat duit macam mana bila kita beri bantuan tu, reaksi? Dia punya reaksi memang saya sendiri merasa tersentuh dan sebab lah. Maknanya bagi kita kalau dalam masa satu hari especially kalau kita shopping kan, sekejap RM100, RM200, RM1000 kita hanya macam tu saja. Tapi dengan wang yang sama juga, contohnya RM150 boleh satu kampung dapat makan. Baru-baru ni kita berbuka bersama dia orang, RM150 satu kampung boleh makan dan seramai bukan 400 orang. RM150 satu kampung. Kat dalam gambar dia makan numpang dia. Dan juga reaksi dia masa kita bagi wang, walaupun bagi mereka hanya lebih kurang RM5 untuk kita lah. Jadi kalau orang tu kita bagi dalam lebih kurang RM5 lah, ataupun RM5,000. Okay, the moment yang saya very touching bila saya hulurkan saja wang tersebut. Cara dia menerima, okay, bukan macam kita ambil macam tu saja. Dia dengan menunggu dengan penuh kesabaran dan dia mengucuk duit tersebut dan terdengar, terdetik di hati saya mengatakan bahawa Alhamdulillah. So saya rasa macam terharu, sangat-sangat terharu. Macam mana macam mungkin ada yang sedang mendengar ni dah terusik hati mereka kata I want to help these two amazing people. Alhamdulillah we need more people like you guys kan yang membantu. Ke manakah harus mereka semua? Kalau RM150 tu rasanya kita semua boleh bagi RM150 bagi makan satu kampung. Okay, how can they help? Okay, generally kalau sebab kita memang one of kita punya ni, kita melalui kita punya blog lah, infaksemboja.blogspot.com. So insyaAllah next trip yang kita pergi naik 4-wheel drive ke Kemuja pada bulan 3, bulan 11. Mari kita sambut Aidiladha hari sana sekali, buat korban semua sekali. Dan kita punya target first kita nak bawa dalam 600 kg baju terpakai elok. Saya nak tambahlah bagi saya sendiri kalau macam penonton-penonton di rumah nak membantu sebenarnya banyak cara. Pertamanya yang paling rendah dari segi keimanan kita ialah doa lah, dalam hati kita. Doakan supaya kita dipermudahkan. Yang keduanya melalui lisan. Kalau sekarang ni komunikasi melalui Facebook lah, membawakan tentang apa inisiatif apa semua. Sebab saya selalu kata lah, maknanya dengan ada media yang sekarang ni ialah akan mendorong kita kepada karya-karya kebajikan ataupun kebaikan. Dengan syarat kita selalu sharing lah. Macam Dina sendiri share melalui fanpage dan sebagainya. Saya selalu kata sharing is caring. If you can, please share. Itu yang kita nak cuba sampaikan. Share baik lah macam ya, share yang baik. Facebook ni guna macam-macam tujuan yang mahu ni. Dan bukan senang kita nak cari orang yang tanpa gaji dia buat benda tu untuk hati sebenarnya. Okay. Sebab pengalaman juga dari seorang ustaz di Kemboja. Ada seorang ni ditanya dalam ramai itu budak perempuan, ada seorang tak ada tudung. Kenapa awak tak ada tudung? Yang tanya tu pun tak ada tudung. Dia tanya, dia jawab, saya nak pakai tapi tak ada. Akhirnya orang yang tanya tu dia pakai tudung. Dia insaf sebab macam itulah kisahnya di sebalik itu. Jadi macam mana anda melihat masa depan anda dalam Kemboja? Memang di situlah tempat peluang berpahala. Orang bayar zakat, bayar fidyah, kita terus sampai kata ya Allah betapa hebatnya ni. Dia macam ni lah. Saya yang orang kata kenapa saya boleh commit kan, sebab sebenarnya pengalaman first saya punya turning point lah is 2009 saya accident. So masa kereta saya accident tu saya sempat lah, kalau aku mati sekarang, apakah investment yang aku nak buat bekalan di kubur nanti. So bila saya dapat peluang pergi Kemuja kawan-kawan, so saya kata inilah saya punya tempat saya nak invest. So that's why saya fokus. So beramai orang tanya kenapa tak pergi tempat lain. Saya kata tak apa, biar saya fokus satu-satu. Saya kata biar saya fokus, ada impact bila dah ada ni, boleh kita akan shift lah. Kita nak buat serentak semua tapi tak impact. So the future is first kita nak biar madrasah yang rendah ni biar dia teratur, dia bersistematik dan guru dia ada gaji setiap bulan dan dia boleh komit.
Sebab kalau tidak ada generasi yang kecil ni yang bagus ilmu, dia tidak boleh menang walaupun kita sediakan menang. So apa yang berlaku sekarang, saya beri contoh lah, baru ni kita bagi asnaf zakat kan. Dari satu daerah Kapok is negeri tau, is a province, wilayah. Ada lebih kurang 33 kampung Muslim. So di wilayah kampung Muslim ada lebih kurang 12,000 Muslim di dalam Kampot, which is about 7% population. Just imagine daripada situ hanya 2 orang pelajar perempuan yang berjaya pergi ke nursing, belajar daripada sekolah menengah pergi nurse, jadi belajar diploma nursing. 2 orang sahaja daripada satu negeri. Just imagine. Itu pun mak bapak dia, saya kata mak bapak dia bergadai, jual tanah, jual lembu sebagainya untuk ini. So that's yang, so ilmu tu pada saya penting. So we have to help them. Macam saya cakap tadi, first kita dah bagikan, so sekarang ni kita dah start bagi pancing. Ya, cara cakap pun macam profesional kan. Saya berbangga dapat rakan-rakan sini. kirarifin.blogspot.com. Moga-moga bertambah orang yang membantu nanti, dan semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih datang ke Indonesia, kongsi pengalaman yang hebat tentang kemanusiaan. Kurangnya baju saya pasti rakyat Malaysia banyak sangat baju yang terpakai tu, boleh kita hulurkan daripada simpan dalam bebek plastik kat atas mari tu, kita berikan kepada mereka yang Okey, kita nak berehat seketika. Nanti bacaan Al-Quran surah Ar-Rahman, dan juga ada seorang budak nasyid ni, dia guna Facebook. Satu hari dia load 1 juzuk dekat Facebook. Orang boleh ikut lah sumbangan. Jadi Facebook ni bukan untuk tujuan yang bermatlamat. Sedangkan di Facebook pun ada yang mempersembahkan Ramadan gitu. Pukul 1 pagi, pukul 1 tengah hari ni lapar lah, cari rokok lah, dia tak menghormati Ramadan. Sedangkan ada orang yang ramai menggunakan Facebook ni untuk tujuan yang murni. Jadi semoga kita termasuk dalam golongan yang gunakan Facebook ini untuk tujuan-tujuan yang baik, insya-Allah. Okey. Kita lihat sebentar? Ya. Ya. Kembali lagi selepas ini.